lontar ni bukan hanya sekadar batu yang kita lontar, tapi hendaklah kita berniatkan dan kita mengharapkan dan mohon pada Allah supaya setan yang dalam diri kita pun bismillah Allahu akbar walillahil hamd. Itulah yang akan kita lontar keluarkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, memang perkara itu tak mudah. Dia bukan dengan sekelip mata kita boleh berubah. Sebab itulah di waktu kita mengerjakan haji, kita diberikan training. Training apa? Training rohani, supaya dapat kita bersihkan hati kita dengan amalan qiyamul lail, zikir munajat. Semua tu kita lakukan sewaktu kita berada di Rohani Training Center. Rohani Training Center, ya tuan-tuan dan puan-puan, ya, sebagaimana yang telah saya sebutkan dahulu, bahawa semua jemaah-jemaah yang di bawah pimpinan kami, sebelum kita berangkat pergi Arafah, sebelum kita tunaikan ibadah haji, kita masuk dalam training center dulu. Mana training center tu? Itulah yang kita namakan dia Aziziyah, tuan-tuan, ya. Di sinilah tempat kita mengenal diri kita, mengenal kelemahan kita, kejahatan nafsu kita. Dengan adanya sembahyang qiyamul lail, dengan kita duduk bersama-sama dengan para jemaah menjaga kesihatan dari H1N1, ya. Dan kemudian demikian kita berkenalan satu sama lain dengan jemaah-jemaah, dan seterusnya kita setiap waktunya kita terus dengan ibadat-ibadat kerohanian, dengan kuliah, dan demikian juga dengan qiyamul lail, dan juga dengan zikir munajat, dengan bacaan yasin, doa, seterusnya 24 jam. Tak ada nak stop. Tapi tak ada rehat apa? Adalah untuk masa makan, untuk masa ke toilet, untuk masa nak tidur. Adalah selebih daripada tu semuanya ibadat. Inilah dia tuan-tuan, proses kerohanian ini perlu kita lakukan. Kalau tidak, maaflah, kita hanya pergi haji, orang pun pergi haji, kita pergi haji, orang balik haji, kita balik haji, tapi orang bawa balik haji mabrur, kita bawa balik haji mabrur. Apa Ustaz mabrur? Adalah ini cakap-cakap aja. Tapi kalau betul haji dia betul, tak apa. Takutnya hajinya tak kesampaian. Jadi inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, perlu kesucian kerohanian ini. Sebab tu di sini, Allah Ustaz, apalah pergi Aziziyah, kita nak pergi ke depan Masjidil Haram. Maaf tuan-tuan dan puan-puan, Masjidil Haram ni kita boleh masuk 24 jam pun boleh. Lepas haji kan, duduklah 24 jam dalam masjid. Tak balik pun tak apa. Kalau kita pergi umrah, duduklah 24 jam dalam masjid. Tak balik pun tak apa. Tapi sekarang kita nak pergi haji. Kemuncak haji itu bila? Apabila kita wukuf di Arafah, kemudian menyusuli dengan bermalam Musdalifah, dan seterusnya kita melontar jamrah dan bermalam. Itulah haji. Kalau nak banyak tawaf, pergi umrah pun lagi boleh banyak tawaf. Kalau pergi haji nak banyak tawaf lagi susah, orang nak penuh sesak. Pergi umrah kita boleh banyak tawaf. Kalau kita nak banyak kucuk Hajar Aswad, pergi umrah lah kita kucuk Hajar Aswad. Pergi haji nak dapat kucuk Hajar Aswad sekali pun belum tahu kita dapat. Jadi tujuan pergi haji bukan pasal nak banyak kita ibadat dalam Masjidil Haram. Tujuan pergi haji lah menyempurnakan rukun dan wajib haji. Itulah haji. Jadi sebab tu kita kena faham strategi mana yang kita tuju. Ada orang kata, apa Ustaz pergi Aziziyah, saya nak ibadat depan Masjidil Haram. Awak nak ibadat, lebih baik pergi umrah. Sebab kalau musim haji, setengah jam sebelum azan pun dah tak boleh masuk masjid. Jangan kata nak duduk depan masjid, berakam sekali. Ini bukan saya cakap-cakap. Kalau tuan-tuan dalam pengalaman, tuan-tuan pun tahulah. Setengah jam sebelum azan, tercampak kita kat tengah jalan saja. Itu keadaan musim haji, tuan-tuan. Jadi kalau sekiranya kita nak pergi haji, ialah kita nak menunaikan haji. Itu kita kena faham ke mana arah yang kita tuju. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Apabila kita menunaikan ibadat haji ini, dia perlu kepada persiapan rohani. Nah, persiapan rohani itu dia tak datang bergolek, tapi dia perlu diusahakan. Seperti mana kita kalau sakit, kita perlu usahakan supaya cepat sembuh dengan makan obatnya. Begitulah rohani juga kita perlu usahakan untuk diberikan obatnya supaya kita cepat sembuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibadat melontar ini dinamakan dia juga ibadat tahiyatul mina. Apalah tahiyatul mina? Iaitu penghormatan mina. Kerana Rasulullah SAW, perkara pertama yang Nabi lakukan waktu setiba di Mekah atau di Mina adalah Nabi melontar. Jadi dengan itu dinamakanlah tahiyatul mina, penghormatan mina. Macam kita
kita juga masuk masjid, sebelum kita duduk, kita sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, penghormatan kepada masjid. Macam itulah juga Mina. Sebelum kita bermalam di Mina, kita melontar jamrah Aqabah. Itulah namanya penghormatan Mina. Ya tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita nak melontar. Batu lontaran kita tu di mana nak ambil, bagaimana besarnya. Itulah di tempat pengutipan batu tu sunat dikutip batu di Muzdalifah di sisi mazhab Syafi'i dan beberapa para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya harus para jemaah mengutip batu di mana-mana dari kawasan Mina atau di mana-mana tanah haram, ya tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi sunatnya di Muzdalifah, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai sembahyang fardu subuh pada pagi hari raya di Muzdalifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh seorang sahabat yang bernama Fudail bin Abbas radhiyallahu anhu, "Hai Fudail, ambilkan aku anak batu." Dikumpul-kumpulkan, diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun terus berjalan dengan putanya menuju ke Mina dan melontar jamrah. Jadi batunya Nabi melontar tu Nabi ambil dari mana? Dari Muzdalifah. Dari Muzdalifah. Jadi sunat juga kita mengambil daripada Muzdalifah. Tapi andai kata kalau tuan-tuan tak dapat nak mengambil di Muzdalifah kerana zahmat orang ramai atau kerana masa tak cukup, mungkin bas dia cuma jalan saja, dia tak berhenti, jangan kita beribadah khawatir. Kita boleh ambil di mana-mana pun dalam tanah haram. Di Mina pun boleh, di Mekah pun boleh, di Aziziyah pun boleh. Sebab semua tu dikira tanah haram. Jadi kalau batu tu berpindah daripada satu ke satu tempat dalam kawasan tanah haram, itu tidak menjadi apa-apa halangan. Yang tak boleh, kalau kita ambil batu tanah halal bawa masuk ke tanah haram. Umpamanya, ada juga saya nampak ada orang dia ambil batu di Arafah. Saya tanya, apa orang ambil batu di Arafah? Senang Ustaz, sampai Muzdalifah tak payah kelang kabut nak carikan batu. Di sini dia tak faham. Kenapa? Sebab Arafah tanah halal. Arafah tanah halal? Iya, Arafah tanah halal tuan-tuan. Jadi apabila kita mengambil batu di Arafah, kita mau mengambil batu tanah halal, bawa masuk dalam tanah haram, makruh. Arti makruh apa? Yang dibenci. Apa yang masuk dibenci? Allah tak suka. Nampak? Jadi di sini jangan kita buat macam tu. Lagi teruk lagi, ada jemaah juga dia bawa batu dari Singapura. Dari Singapura? Dia buat siap-siap. Jadi sampai kat Mekah tak payah lagi cari batu. Dah siap nak bawa batu dari Singapura. Tak boleh tuan-tuan. Jadi sini kita kena ikut peraturan. Ambil batu daripada tanah haram. Muzdalifah tanah haram, Mina tanah haram, Mekah tanah haram, Aziziyah tanah haram. Semua tu tanah haram. Jadi mana tempat pun kita boleh ambil. Tapi yang afdalnya di Muzdalifah. Kalau sekiranya kita mengambil juga batu daripada tempat yang lain, maka hukumnya makruh. Jenis batu yang kita nak ambil, jenis batu tu sepakat ada ulama tak boleh melontar melainkan dengan batu sahaja. Tak boleh melontar pakai besi, tak boleh pakai tembaga, kaca, semua tak boleh. Cuma mazhab Hanafi membolehkan selagi ianya daripada tanah, maupun temikat yang dibuat pada tanah ataupun batu bata, ya, atau sebagainya. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita dan kebanyakan ulama tak boleh, mesti original batu. Kalau sekira batu tu dibuat oleh manusia, macam kita buat batu bata buat rumah kan, itu buatan, itu tak boleh, itu bukan buat batu original. Jadi mesti batu bukit ke batu kat tanah tu diambil. Tapi Ustaz, tiap-tiap tahun orang datang haji, tiap-tiap tahun orang ambil batu kat Muzdalifah, tak habis ke? Ini Allah Ta'ala punya rahsia tuan-tuan. Kita pun pelik bin ajaib. Tiap-tiap tahun orang datang ambil batu, tiap-tiap tahun orang datang batu, tak habis-habis juga batu di Muzdalifah. Macam dia jadi pokok juga, pokok dia keluar. Ni habis orang pergi haji, ada lagi keluar lagi batu. Habis orang pergi haji, keluar lagi batu. Masya Allah. Ada setengah orang kata batu yang dilontar kat Mina tu, dia bawa pergi ke Muzdalifah, dia taburkan balik. Tapi wallahualam, saya pun tak boleh komen sebab saya pun tak pernah nampak, itu cuma orang cakap saja. Pokoknya jangan bimbang, batu tu tetap ada dan Nabi suruh ambil kat Muzdalifah, insya-Allah